Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, dalam siri yang ke-15, yang ke-16. Pada kali ini, malam ini, siri yang ke-16, perkara yang membatalkan wudu. Jadi daripada pelajaran kita yang lepas, kita telah belajar cara-cara mengambil wudu mengikut apa yang diajar oleh para sahabat yang mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada kali ini iaitulah perkara dah kita berwuduk dah, apa benda yang membatalkan wuduk kita tu? Yang membatalkan wuduk ni apa benda? Yang membatalkan air sembahyang itu 4 perkara. Nawaqidul wuduk ini 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Bahasa Arab disebut kubul dan dubur. Yang depan dan yang belakang. Keluar hak ni, batallah wuduk. Kencing ke, apa benda ke yang keluar ke tu, batallah wuduk dia. Keluar angin. Mana dalil batal wuduk ni? Kerana firman Allah Ta'ala, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaid." Artinya, atau datang seorang kamu daripada tempat qada hajat. Maksudnya bukan pergi tempat tu, bukan semua orang pergi ke tandas tu batal wuduk, tidak. Bila keluar barang dia tu baru batal. Nanti dia kata kalau pergi pun batal dah, tak lagi. Ini surah An-Nisa ayat 43. Itu yang pertama. Jadi mana-mana orang yang keluar angin, keluar asap, keluar air, keluar najis daripada 2 jalan ini, maka batal wuduk. Kecuali orang perempuan yang keluar angin ikut depan. Jadi para doktor kata tak ada, bukan ketuk situ tu. Ketuk dia keluar ikut belakang, ikut depan tak ada ketuk. Tak batal wuduk situ. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur. Orang tidur hilang akal ke tak? Hilang sekejap lah. Sebab waktu dia tidur dia tak tahu apa benda. Pasal itulah dalam syariat Islam ni, rufi'al qalam, diangkatkan qalam, tidak ditulis waktu orang tidur. Dia tidur, dia buat apa pun tak kira, sebab dia tidur. Atau mabuk. Naik keretanya pusing kuat, jadi bengong dia sebentar, pening kepala, mabuk. Kalau mabuk arak tu berat lagi hak tu. Mabuk biasa ni. Atau lain daripadanya, melainkan mereka tidur mereka yang menetapkan papan punggungnya. Mana papan punggung ni? Aliyah ni, punggung kita duduk tetap atas lantai. Kita duduk sandar tidur, atau duduk gini, duduk cokoh ni, punggung tak tetap. Kalau punggung terangkat, dia mudah keluar angin. Jadi tujuan dia nak suruh punggung lekat atas lantai itu kerana apa? Kerana tak mahu angin keluar. Mana kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Al-aina wika'ussah. Al-ainu wika'ussah. Faman nama falyatawadda. Artinya mata itu, 2 biji mata itu pengikat bagi dubur. Kalau mata kita jelek, kita boleh kontrol ke tak boleh kontrol? Boleh. Siapa merah muka keruk dahi, boleh kontrol lagi tak? Tak mau lepas. Takut batal wuduk, boleh kontrol. Tapi kalau dia tidur dah, hanya keluar sih kat bawah tu, senyap je. Jadi kalau dia tak tidur, mata itu menjadi pengikat bagi dubur. Maka siapa tidur, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang. Tanda hadis ini, al-ainu wika'us sahih ini hadis riwayat oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang hasan. Sanadnya hasan. Jadi syarat tidur tadi, Tuan Syekh kita sebut dalam kitab ni, syaratnya tidur tak tetap punggung. Tidur terlentang ke, tidur bagaimana cara tidur ikutlah.
Tapi kalau kita tidur tetak punggung kita duduk cokoh gini, tak apa. Tak batal. Dalilnya, ada sahabat-sahabat Nabi, dia tunggu Nabi kita keluar nak salat Isyak. Sahabat ni ramai di kalangan mereka yang berkebun. Penat dia. Nak tunggu semaya Isyak, Nabi tak keluar. Siapa katanya sengguk dagu dia ni, janggut dia sampai ke dada duduk. Janggut kita ni payah nak sampai ke dada, muka pendek juga. Janggut dia panjang, apa? Tapi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar nak salat Isyak, Nabi tak kata sahabat tidur ambil wudu balik, tak. Teruskan salat. Kecuali salah seorang sahabat Imam Syafi'i nama Al-Muzani. Muzani ni orang rapat Imam Syafi'i, tapi dia kata tidur sendiri tu batal wudu. Tidur tu batal wudu dah. Tak kira keluar angin ke, seh ke bawah ke tak seh ke, kira batal semata. Nah, itu pandangan dia lah, tapi pandangan majoriti ulamanya tak batal wudu tanpa keluar barang-barang di bawah. Ataupun dia dalam istilah fiqh dia panggil tidur yang tetap punggung dia. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang sah nikah. Ingat ni, bersentuh kulit dia. Kulit dengan kulit sentuh tu batal Kalau sentuh rambut batal tak? Tak batal. Sentuh kuku tak batal. Nak sentuh kulit dengan kulit. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, atau menyentuh kamu akan perempuan. Surah ini juga sama dengan awal tadi, dalam surah An-Nisa ayat 43. Cerita sentuh perempuan ni panjanglah, dibahas oleh para ulama. Cuma anak-anak ringkas je di sini untuk pengetahuan maklumat kita. Pandangan fiqh kita dalam mazhab Syafi'i memang mengatakan sentuh orang perempuan batal wudu. Sentuh ya, tak kira. Tak sikit kulit batal wudu. Kita tengah ada tawaf, terlanggar orang batal. Orang langgar kita batal. Orang-orang mana ni? Orang yang halal nikah. Suami dengan isteri dia, tersentuh orang lain-lain pun tak kira. Tapi kalau mahram dia, tak apa. Mak dia, nenek dia, opah dia, anak saudara dia, cucu saudara, cicit, tak jadi masalah. Ataupun adik-adik susuan, tak batal. Dia naknya orang lain, dia panggil ajnabi, al-ajanib, orang yang asing, yang tidak ada keturunan, yang boleh kahwin dengan dia, sah nikah. Maka majoriti ulama lain pada mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, tiga pandangan mazhab lain ni kata tak batal sentuh perempuan. Sebahagiannya kata kecuali apabila ada perasaan. Maknanya kalau suami pegang isteri dia tu tersentuh, mari perasaan syahwat dia, pada ketika itu baru batal wudu. Kalau setakat sentuh ya, nak ambil nak holo anak ambil sentuh, holo kunci tersentuh hujung tangan, tak batal. Itu pandangan tiga mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Zaman moden hari ni, zaman dunia apa ni, internet hari ni, kita tak boleh tak cerita ni. Sebabnya orang yang muda ini dia baca sini, tak batal wudu. Kenapa ustaz ni kata batal? Jadi kita kena cerita, memberitahu pada masyarakat bahawa itu pandangan di luar daripada pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap sentuh perempuan batal. Cuma sekarang ni pihak tabung haji bila nak menyelesaikan masalah jemaah haji kita nak tawaf payah di Mekah ni sebab orang ramai, maka dia ambil pandangan mazhab lain. Ia mengatakan, mazhab majoriti ulama yang mengatakan tidak batal wudu, ini diterima pakai. Kerana susah. Jadi anak tak nak cerita panjang di sini, tuan-tuan boleh dengar balik dalam rakaman kita. Kalau tengok dalam rakaman tu, cari sentuh perempuan, laki-laki perempuan tu akan jumpa. Kita jelas panjang dengan dalil-dalilnya, dalil yang kata batal dan dalil yang kata tak batal, dua-dua dijelaskan di situ. Jadi kalau kita tengok di sini, majoriti ulama kata tak batal wudu. Mazhab Syafi'i batal. Yang keempat, ini bukan air semaya kebah ni. Ada setengah orang dia kata nak air semaya kebah. Kata tak ada air semaya kebah. Mana ada kebah-kebah dalam air semaya pula. Air semaya kebah tak ada. Tapi pandangan ulama ada. Pandangan ulama ada. Yang keempat, menyentuh akan salah satu daripada dua kemaluan laki-laki atau perempuan dengan tapak tangan. Tengok, baca Pak Abi Hayat.
sentuh dengan tapak tangan. Sentuh dengan tangan ni. Kalau sentuh dengan kaki, mu duduk selo dalam kain tu sentuh dengan kaki. Batal ke tak batal wuduk? Ha? Batal? Tapak kaki? Tak batal? Kau batal? Jangan. Kadang-kadang kita keliru. Dia kata tapak juga ni. Dia kata tapak tangan, bukan tapak kaki. Macam ada orang cerita, pelajar ni cerdik. Dia ke belajar dengan ustaz, dia kata tak boleh sentuh dengan tapak tangan. Ustaz kata kalau pegang dengan belakang tangan tak apa. Macam orang perempuan, dia nak basuh anak dia kencing, budak kecil. Dia nak basuh tu dia tak guna tapak, dia guna belakang tangan. Tak batal ke dia? Dia tak boleh guna alat ni. Jadi pelajar ni pun tanya, dia kata ustaz, tuan guru, saya nak tanya, tuan guru kata kalau sentuh kencing, kalau sentuh bukan dengan tapak tangan tak batal. Dia kata kalau orang tu kencing, lepas tu dia pergi akut belakang tangan, batal ke tak batal wuduk dia? Batal ke tak? Tak batal. Sebab apa tak batal? Sebab dia pergi akut belakang. Cerdik ni. Dia kencing, dia pergi akut belakang. Batal ke tak batal? Kena ingatlah tajuk dia tu. Dia kalau tak batal dengan sentuhan ni pun, dia kencing, dia buang air kencing. Jadi itu dipanggil lughz. Dia panggil teka-teki dalam fiqh. Ahli fiqh ni suka juga dia buat teka-teki. Kadang-kadang kita tak perasan sebab tajuk kita batal wuduk sentuh dengan kemaluan dengan tangan. Kita tak teringat ke satu lagi tajuk tu. Tajuk mana? Dia buang air kat situ. Jadi batal lah wuduk dia dengan buang air tu, bukan dengan sentuh. Itu ingat cerita. Sama juga hari ni orang tanya ustaz. Dia kata ustaz, saya bernazar nak makan kambing. Dia nazar nak makan kambing. Jadi kalau saya melih kambing boleh makan tak boleh makan? Ustaz kata tak boleh. Dalam kitab kata orang nazar tak boleh makan. Habis bila nak lepas nazar dia tu, dia bernazar nak makan kambing, bukan. Ini keliru. Ada siapa orang telefon, ustaz saya kata tak boleh makan. Saya bernazar nak makan, kata makan. Kalau mu tak makan tu tak sah nazar sebab dia nazar nak makan kambing. Betul tak? Jadi kita jangan duk mikir hukum nazar, orang bernazar tak boleh makan. Betul lah hukum asalnya, tapi nazar dia ni lagu lain. Apa nazar dia? Nak makan kambing. Tak payah sembelih kambing, mungkin kedai beli setengah kilo, kelik goreng, makan bismillah, makan kambing, lepas nazar. Ni rugi terlebah lagu ni. Patut tak boleh cerita ni. Biarnya sembelih lah ajak kita menggopal lah, tentu dah boleh kau ustaz ke mana. Tu ya kolesterol naik lah ustaz ni kat main kambing. Baik. Jadi hadis ini tanda situ. Di mana ke tanda dalil sentuh kemaluan dengan tangan itu batal wuduk? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa farjahu falyatawadda." Artinya siapa yang menyentuh akan kemaluannya, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang. Hadis ini menceritakan, yakni meriwayatkan dia oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dengan sanadnya sahih. Wallahu a'lam. Selesailah kita. Senang ya. Benda yang membatalkan wuduk ni beberapa perkara. Yang pertama, ingat balik. Yang pertama apa? Keluar salah satu daripada dua jalan. Keluar benda. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, sentuh laki-laki perempuan dalam mazhab Syafi'i batal wuduk. Yang keempat, menyentuh kemaluannya sendiri dengan tapak tangan. Ada satu lagi, ini bukan mazhab Syafi'i, dia panggil mazhab lain, mazhab Hambali. Dia kata makan daging unta batal wuduk. Tapi dalam fiqh Syafi'i tak batal. Untuk maklumatlah kalau kita pergi Mekah nanti kita tengok ada jumpa buku tengok batal wuduk makan daging unta, betul? Ada dalam kitab lain. Dalam kitab mazhab Hambali dia kata batal wuduk makan daging unta. Mari mana ni? Sebabnya ada dalil dia. Dalil dianya, sahabat tanya Rasulullah, apakah kita kena ambil wuduk kalau kita makan lagi kambing? Nabi kata insyid. Mu nak ambil wuduk ambil. Tak nak tak apa. Ana tawaddau min luhumil ibil. Apakah kita kena ambil wuduk kalau makan daging unta? Nabi kata na'am tawadda. Ambil. Jadi dia kata ada perbezaan di situ. Hak tanya daging kambing, Nabi kata insyid tu. Kalau nak ambil. Tapi bila tanya daging unta, Nabi kata tawadda, ambil wuduk. Jadi maka pandangan kenapa mazhab Syafi'i tak ambil daging unta?
Tak batal. Sebab ada hadis lain pula bercanggah dengan cerita ni. Dia kata di akhir pekerjaan Nabi SAW, Nabi kita meninggalkan wuduk daripada makan benda-benda yang telah dimasak dengan api. Jadi itulah dalil dia. Jadi panjanglah cerita, wallahu alam. Jadi kalau kita rasa was-was, ambil wuduk. Kalau rasa tak ada, Fiqh Syafi'i kata tak batal wuduk, tak batal. Habis. Kita berpindah pula tajuk yang baru. Yang diharamkan sebab ketiadaan wuduk. Orang yang tak ada wuduk, ada beberapa perkara yang haram bagi dia melakukannya. Haram dengan sebab hadas kecil. Itu 3 perkara. Kita kena beza ni. Hadas kecil dengan hadas besar. Hadas kecil itu orang tak ada wuduk. Hadas besar, orang yang berjunub, orang haid, orang nifas, itu dia panggil hadas besar. Benda ni tak nampak belakang ni. Kalau orang hadas besar pun sama juga. Bukannya bau busung jalera. Alah awak ni bau busung ni hadas besar ni. Tak ada orang bau cuma kalau dia tak mandi, piak dia masa, cerita lain lah tu. Itu termasuk dalam kategori lain dah. Bukan ada masalah hadas, masalah tak mandi gitu dia panggil. Tanda di situ. Haram dengan sebab hadas kecil itu 3 perkara. 3 perkara haram sebab hadas kecil. Yang pertama, sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kita nak solat, nak sembahyang, kena ada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak boleh. Mana dalilnya? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya, tiada menerima Allah Ta'ala akan salat seorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia mengambil air sembahyang. Jadi Allah Ta'ala tak terima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Tutup kurungan itu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikehendaki dengan tiada menerima itu makna tidak sah. Tak menerima dengan arti apa? Tidak sah. Semacam dengan sembahyang itu, seumpama dengan sembahyang, hukumnya sujud tilawah, sujud syukur dan membaca khutbah atau menyampaikan khutbah. Dalam mazhab Syafi'i, tanda betul-betul kat situ. Dalam fiqh kita Syafi'i ini, sujud tilawah, apa makna sujud tilawah? Sujud tilawah makna apa? Kita baca Quran. Bila sampai kepada ayat sujud, macam sujud pagi Jumaat tu. Sujud pagi Jumaat tu, itu dia panggil ayat sujud. Sujud sejadah. Jadi, bila sujud, siapa ada sujud, kita kena sujud. Kalau orang ni tak ada wudu, boleh ke tak boleh sujud? Jadi, dalam kitab fiqh Syafi'i kata, sujud tilawah kena ada wudu. Dan sujud syukur. Sujud syukur kena ada wuduk juga. Kalau tak ada wuduk, tak boleh sujud syukur. Kita tak tahu lah. Ada ke tidak bab sujud nanti? Dicerita dalam kitab kita ni. Kalau cerita, kita tunggu di sana nanti. Untuk menceritakan tentang sujudnya. Sujud syukur. Ataupun kita ceritalah secara ringkas di sini. Sujud tilawah telah kita sebut tadi. Iaitulah sujud bila kita baca ayat Quran. Di sana terdapat beberapa tempat sujud yang kita kena sujud. Sujud ada tak silap, ada riwayat mengatakan 15 tempat dalam Quran tempat kita kena sujud. Bila sampai sini kena sujud. Jadi kalau orang tak ada wudu, boleh sujud tak ada sujud? Dalam kitab kita ni, kitab fiqh Syafi'i kata tak boleh sujud. Pandangan ulama lain dia kata tak apa, boleh sujud. Orang baca Quran yang tak ada wudu, dia tak sentuh lah, dia hafal Quran. Baca-baca bila sampai di ayat sujud, dia kata boleh kita sujud. Sebab apa? Kita tengok pandangan orang lain. Ni pandangan fiqh Syafi'i tak? Kena ada wudu. Sebab dia kata, kerana orang yang baca Quran ini, dia suruh sujud je. Tak ada rokoknya, tak ada salamnya, tak ada sujud. Sujud ada lah, tak ada rokok. Jadi bila tidak ada hak ni, maka dia jadi untuk sujud saja, dia tidak termasuk dalam salat.
Itu pandangan mereka yang mengatakan tidak perlu kepada taharah untuk sujud tilawah. Adapun kalau kita baca Quran, kita tengah sembahyang, itu memang ada wuduk punya. Mana ada orang salat tak ada wuduk? Dia kata, tak apa sujud tilawah dalam sembahyang, tak ada wuduk pun. Mana boleh dia dalam sembahyang kata? Kena ingatlah dia punya cerita dia panggil fukahah, cerita lucu dalam fiqh. Dia kata, boleh ke tak boleh kita sujud tilawah tak ada wuduk dalam sembahyang? Boleh ke tak boleh? Dia kata boleh. Ulama kata tak syarat wuduk. Betul lah tak syarat wuduk, tapi dalam sembahyang kan ni? Boleh kalau orang salat tak ada wuduk? Itu kita balik situ pula. Jadi itu cerita. Biar kita. Jadi itu di antara. Satu lagi dia panggil sujud syukur. Sujud syukur ni macam mana? Sujud syukur ni bila seorang tu dengar cerita, orang kata, anak awak masya-Allah SPM dapat 30A. Contohlah kalau dia ada. Tak ada dah 30-nya. Dulu ada 20. Sekarang ni ada berapa? 10 ya? 10A. Boleh lah. Anak awak dapat A belaka. 10A. Bila kita dengar tu, kita diminta sujud terus. Letak je telefon ke, orang bagi tahu ke SMS, baca SMS, sujud selalu. Sujud syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam fiqh Syafi'i ini, dalam kitab kita ni kata tak. Mau kena ambil wuduk dulu, lepas tu baru sujud. Jadi pandangan mazhab lain dia kata, ramai para ulama dia kata, di antaranya mazhab Maliki dan ulama-ulama lain dia kata telah mentarjihkan, memilih pandangan bahawa tidak syarat sujud syukur ini ada wuduk. Kita dengar aja, kita duduk di mana-mana, duduk di pasar ke, duduk atas rumah kita ke, bila dengar orang kata kita dapat nikmat yang besar, Allahu Akbar, sujud lalu. Sujud di mana-mana saja. Tapi ngadap kiblat tu kena ada lah juga. Dan kalau orang perempuan tak perlu dia ambil kain telekung dia dulu. Itu pandangan ulama. Tapi kalau kita baca dalam kitab kita ni, tak syarat sujud syukur pun mesti kena ada wudu. Kena tutup juga. Asal dia kira dia termasuk dalam salat. Jadi ulama yang mengatakan tidak syarat tadi, dia kata salat apanya? Bukannya ada salat, dia sujud terus. Allahu Akbar tu kan pakai sujud syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita dia panjanglah, kita rekah je. Jadi kita belajar dalam kitab kita ni, sujud tilawah dan sujud syukur perlu kepada wudu. Dan khutbah. Khutbah memang kena ada wuduk lah. Kalau tak ada wuduk kan, barakallahu li wa lakum fil Quran azim. Tunggu sekejap sebelum saya khutbah yang kedua, saya nak ambil wuduk dulu. Punah majlis lah gitu tak. Jadi imam khatib kena ada wuduk, baru dia baca. Itu 3 masalah. Yang kedua, haram yang kedua, baiklah. Ini ada satu lagi persoalan. Kita kata di sini, tak boleh kita salat tanpa wuduk. Hari ni, masyhur di tempat kita ni, dia panggil salat hormat waktu. Pernah dengar ke nama ni? Salat hormat waktu ni dia ajar kepada orang naik kapal terbang. Naik kapal terbang, tak payah ambil wuduk, tak payah tayamum, pakai duduk atas kerusi semayang situ ya. Gitu. Jadi ini kita serahlah kepada ahli ilmu yang memfatwakan salat hormat waktu ni. Tapi apa yang kita fahamnya, salat itu mesti ada wuduk. Sebabnya atas kapal terbang ke, bawah kapal terbang ke, air ada. Yang mau nak guna banyak tak boleh. Bila tak boleh guna banyak, kita guna sedikit. Guna alat-alat spray, sembuh air dan sebagainya. Banyak lagi alat-alat lain yang boleh kita ganti dengan dia. Wallahu a'lam. Kita serahlah kepada orang yang fatwa kata boleh tu. Yang kedua, tawaf fardu dan tawaf sunat. Orang yang tidak ada wuduk tidak boleh melakukan tawaf fardu dan sunat, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu salatun illa anna Allah ahalla fihi al-kalam faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Artinya bermula tawaf itu seperti salat, kecuali Allah Ta'ala menghalalkan, membenarkan pada tawaf itu berkata-kata. Kita boleh cakap. Kita berjalan tawaf, tanya kawan sebelah, raung yang keberapa awak? Raung yang ketiga. Baik, jalan. Ataupun
Baru jumpa kawan tengah tawaf. Mari bila? Baru sampai malam. Boleh cakap. Tapi jangan ngupak awal tengah tawaf. Penuhlah pula majlis. Tengah duduk ibadat pergi ngupak awal pula. Apa cerita ni? Jadi dibenarkan berkata-kata ia dengan kebajikan. Hadis ini meriwayatkan dia oleh Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini bukan Hakim saja riwayat. Riwayat juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Hadis at-tawafu haulal baiti mislus salah, kecuali dibenarkan berkata-kata. Jadi hadis Tirmizi ini, hadis ini tanda di situ. Hadis ini riwayat oleh Al-Hakim dan juga Imam At-Tirmizi. Kata ulama hadis sanadnya sahih. Kata Imam At-Tirmizi, wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilmi. Amalan ulama-ulama ahli ilmi boleh terima hadis ni dan kita boleh bercakap ketika kita tawaf. Tak batal tawaf kita, boleh cakap. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran dan menanggungnya. Haram dengan sebab tak ada wudu ini, menyentuh Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Dia kata apa di sini? Kita kata haram sentuh Al-Quran. Kerana firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya tidak boleh menyentuh akan Quran itu melainkan orang yang suci daripada hadas. Di ayat Quran dia kata, ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ini surah Al-Waqi'ah ini, ayat 79. Menjadi dalil kepada para ulama yang mengatakan tidak boleh sentuh Quran tanpa wudu. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Nabi ni kata apa? La yamassul Quran illa tahirun. La yamassul Quran illa tahirun. Tidak boleh, tiada menyentuh akan Quran ini kecuali orang yang suci daripada hadas. Hadis ini meriwayatkan dia oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Al-Daruqutni dan Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Jadi cuma para ulama kata apa tentang hadis la yamassul Quran illa tahirun ini? Hadis ini diriwayat oleh Ad-Daruqutni dan lain-lain ulama lagi, la yamassul Quran illa tahir, dan sanadnya sahih. Mana sanad dia sahih. Jadi itu hukum yang kedua. Hukum yang kedua dalam pandangan ulama bahawa tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang ada wudu. Jadi ada juga masalah ini dibahaskan oleh ulama lain pula. Ada setengah ulama, kita belajarlah pandangan orang lain pun kita dengar juga untuk menyelesaikan masalah. Dia kata dah maksud at-tahir al-mutahharun dalam ayat itu ialah para malaikat. Jadi panjanglah perbahasannya, yang cantiknya sebaik-baiknya jangan sentuh Quran kecuali kita ada wudu. Kecuali kerana terpaksa, itu cerita lain lah. Jadi pelajar-pelajar anak-anak kita ni nak belajar Quran, ambil wudu tak ambil wudu, kena ambil wudu, baca Quran. Jangan kata, saya dengar ada ulama kata tak ambil wudu. Tak apa, biarlah kita pakai menerima pandangan yang mengatakan lebih baik kita berwudu kerana hadis ini. Hadis ini masyhur. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad sahhaha hadzal hadis jama'atun minal a'immati. Ramai dari kalangan ulama telah mentasihkan hadis ini. Jadi itu di antara pelajaran kita. Baik, kita pergi pula kepada yakin dengan syak. Sesiapa yang yakin ia akan suci daripada hadas, atau yakin ia akan berhadas. Orang ni dia yakin dia ada wudu.
Ataupun dia yakin dia tak ada wudu. Kemudian dia syak. Ya, pada lawannya. Nascaya mengamalkan dia akan yakin itu. Jelas tak jelas? Orang ni, lepas dia mandi di rumah dia tadi, dia telah berwudu. Dia niat dan nak pergi masjid, niat wudu. Siapa-siapa dekat masjid duk fikir garu kepala, aku ni ada wudu ke tidak? Kita balik kepada asal. Waktu kita mandi dia wudu tak? Wudu. Jadi kita ambil hak yakin bahawa kita sedang berwudu, setelah berwudu. Tapi kalau kita tak yakin, aku tadi ambil wudu ke tak? Ambil wudu ke tak? Asalnya ada wudu ada. Asal seorang tu tak berwudu, asal dia. Mungkin dia mari daripada tandah dah, jadi dia tak mikir. Pada waktu itu dia kena ambil hak yakin. Jangan duk main air. Kalau jangan buat yakin, kita tak yakin pun, malah ambil wudu, kira ada air maya, tak jadi lah kita. Itu dia panggil buat yakin. Tak mahu. Kita nak yakin sungguh yang kita ni ada wudu. Sama juga dengan benda lain pun. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Tengok. Artinya apabila seorang kamu mendapati dalam perutnya bergelora. Mana perut dia ni pulah ai. Keluar angin ke tak keluar angin ni? Waswas tak waswas kita? Ada rasa nak waswas sikit. Dia kata apa? Maka kesamaran, ada keraguan dia, ada syak di situ. Adakah keluar daripadanya sesuatu ataupun tidak keluar? Keluar ke tak keluar? Apa kita nak buat? Maka jangan ia keluar daripada masjid sehingga ia mendengar suara bunyi betul. Pong. Baru dia bunyi dah. Meletup sungguh. Baru dia keluar. Au yajida rihan, ataupun dia bau. Dia kata bau nuklear mau bunyi ni. Ini bau. Barulah dia keluar. Kalau setakat duk gelora, duk was-was, jangan keluar. Cerita was-was ini berat sungguh ni. Tandanya. Artinya hingga yakin ia akan keluar sesuatu dari perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam Bukhari kata la yantafil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi kalau orang duk yakin tak yakin, jangan keluar daripada masjid sehingga betul-betul dia dengar suara bom tadi. Jadi kalau tak dengar suara bom, tak payahlah kita keluar. Ataupun dia bang, pada waktu itu kena keluar. Hari ini muslimin dan muslimat sekalian, masalah yakin dengan syak ni. Yang nak cerita panjang sikit lah. Masalah yakin dengan syak. Sebab ramai sangat orang tanya soalan. Dia telefon tu panas telinga kita dengar. Atau kalau dia atas email tu panjang, kita nak jawab, nak baca pun malah. Tajuk dia pergi kedai, dia pergi belakang rumah dia. Dalam taki air dia tu ada beruh cat kedai, cat rumah ni. Dia kata dia dengar orang kata beruh cat ni dibuat daripada bulu babi. Maka dia samuk habis rumah dia ni. Allahu akbar. Basuh taki air dia, samuk habis rumah. Kata apa benda ni? Orang kata awak pergi tanya ke kedainya, bulu apa buat ni? Bulu babi ni tak buat dengan beruh cat untuk 2-3 ringgit harga. Dia mesti mahal punya barang. Tak? Kasut plastik yang kita pakai ni. Kasut bulu, kasut kulit benda ni. Mahal dia biasanya. Jadi dia duk ragu, dia duk syok. Akhir sekali dia basuh rumah dia. Taki air dia basuh, pai air basuh habis. Allahu akbar. Penatnya hidup atas dunia lagu ni. Penat ke tak penat? Penat. Bukan bulu babi, bulu al-plastik namanya tu. Tidak ada bulu babi Dia basuh habis dah rumah dia. Allahu akbar. Ini yang kita rasa penat sikit. Dah banyak timbul soalan macam ni. Soalan waswah dipanggil ni. Dia ni memang waswah lah. SPRM punya orang ni macam ni. Orang dipanggil bagi rasuah. Ada seorang tu dia tanya soalan, dia kata saya ni ustaz, kalau dia keluar rumah dia
Dia tengok ada tai cicak kat situ. Tai cicak ada di atas kapek mana-mana. Dia akan basuh habis kapek tu. Dia tak akan semaya ada situ. Kata mana ada rumah tak ada tai cicak atas dunia ni. Rumah mana pun cicak mesti ada. Kalau tidak nama rumah tu. Cicak ni kerja dia dah tunggu rumah. Kalau tak ada dia sunyi kat kita. Tak ada malam-malam kukuk dah. Kalau kawan. Jadi bila dia mari tai cicak, dia basuh habis rumah dia, sejadah dia basuh. Allahu akbar. Selipar dia memang teruklah. Yang berat lagi dia cerita. Dia kata saya ni oleh kerana kain sejadah dia tu, sejadah dia semaya ni, dia sudah lipat masuk dalam almari. Nak zipper lah, sudah semaya. Tiba-tiba dia tengok ada macam tai cicak ya di almari. Apakah dia kena basuh habis putih almari tu, pakaian dia sebab pakaian ni bercampur habis dengan tai cicak dah. Kata kalau lagu ni kak, awak kena basuh rumah hari-hari lah. Muka cicak datang rumah kita. Jadi cicak lalu basuh habis rumah. Macam mana nak buat ni? Kerja waswah di zaman moden ni teruk sangat. Teruk tak teruk? Jadi nasihat kita ni janganlah jadi orang waswas. Jangan jadi ahli waswah kerana berat hidup kita ni dengan waswah ni. Berat. Kita tengok benda ni ada. Kita belajar dalam bab najis nanti. InsyaAllah akan marilah dalam bab najis ni. Dipanggil ada najis yang dimaafkan. Ada najis yang sedikit. Macam cerita cicak kering dah. Tak ada masalah dah kena tu. Kita kebah dia pergi. Tak ada bangun, tak ada apa dah. Apa yang duduk sibuk lagi tu? Kalau tengok atas-atas, atas kapek masjid ni, tak ada lah. Kena basuh hari-hari. Gak kapek masjid ni biasanya. Lepas pada pasal tu. Basuh tak basuh pun. Buai dah lah. Campur dah. Keluar dah. Baru basuh. Kalau tidak. Kalau nak ukur macam tu. Kalau nak cari macam ni. Jawabnya tak boleh berjalan dah kita. Atas dunia ni berat belakang. Ambil air dalam paip. Boleh jadi dalam taki tu capur dengan benda-benda pula. Allah. Air bang pun kita cerita dari awal baru ni. Waswah juga pasal air tu bang klorin tu. Capur dengan benda apa pula ni. Banyak tak banyak penyakit. Orang waswah ni orang yang paling bahaya sekali. Jadi hadis ini Nabi kita satu kaedah yang besar. Satu kaedah yang besar Nabi kita ajar kepada kita. Qaidatul yaqin. Kaedah apa ni? Kaedah al-yaqin. Al-yaqinu, yakin itu tidak hilang dengan syak. Tidak dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau kita yakin kita ada wudu, tak payah ambil wudu lain, teruskanlah. Kalau kita yakin tak ada wudu, baru kita ambil wudu. Kalau kita tak yakin dua-dua, aku ni ada wudu tak ada wudu, pergi kepada asal. Asal tadi wudu ke tak? Kalau dua-dua tak boleh pergi, ambil wudu lain. Jadi sama jugalah dengan barang-barang kita, dengan makanan. Jangan was-was sangat. Tengah orang ni tak cek belakang dia. Kain, kalau sabun, nak basuh baju dengan sabun ni buat daripada apa? Allahu akbar. Beruh apa tadi? Beruh cak ni buat daripada apa? Jadi ada kekerja lah kita ni kalau cek benda ni. Ya, mana ada kita. Jadi kena, bila nak pergi kedai kena bawa makmas buah. Ambil alat ni tok dalam tu, cek dulu tengok. Kimia dulu tengok. Ni memang benar haram. Itu dia panggil takalluf. Takalluf ni satu benda yang memberatkan diri kita, yang tidak diberatkan oleh syariat, oleh syarak. Jadi itu sajalah perbincangan kita dalam bab yakin dengan syak. Cuma nasihat kita kepada orang-orang yang ditimpa was-was supaya banyakkan banyak isti'azah billah, banyak minta perlindungan dengan Allah Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kerana was-was ni mari daripada siapa? Mari daripada Syekh mana? Syaitan mari ajar kepada kita jadi was-was. Kita pun tupailah jadi was-was juga dengan dia. Jadi habislah kita perbincangan kita tentang perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab tidak ada wudu. Jadi dua perkara yang kita belajar kali ini, iaitulah perkara yang membatalkan air sembahyang dan perkara yang haram apabila kita tidak ada wudu. Jadi ramai juga di kalangan masyarakat kita ni nampak mudah-mudah sangat. Bila ada pandangan ulama kata tak payah ambil wuduk dengan air sembahyang, dia main-main. Dia kata ini kertas ya ni. Ini bukan Quran. Quran lauh mahfuz. Ini kertas. Kata betul lah kertas. Mu baca ke apa? Awak baca tu apa? Baca kertas ke baca Quran? Jadi kalau dia pergi Quran, apa tu? Kertas. Baca kertas. Dah aku baca Quran. Dah Quran lah tu. Itu dia panggil mushaf. Mushaf ni telah diittifaq para ulama. Dia ni ditulis. Mushaf ini
Maka di sinilah menjadi pertikaian para ulama. Ia mengatakan Quran itu tidak boleh sentuh kecuali dengan ada wudu. Jadi kalau kita nak terima pandangan yang kata tak ada wudu pun boleh sentuh, tapi janganlah perli orang lain. Apa ni, pergi apa ni? Awak pergi kertas, apa yang haramnya? Subhanallah. Takkanlah pandangan ulama begitu tidak berharga sekali kita buat kepada mereka. Jadi kena beradab, berhati-hati. Kita ambil wudu. Cuma kalau sekali-sekala kita nak simpan Quran contohnya, tidak ada wudu. Kalau tak ambil benda ni mungkin tertinggal di sini, nak balik, nak pergi ambil wudu tak sempat. Pada waktu itu bolehlah kita terima pakai pandangan yang kata boleh sentuh sani. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat macam tu. Tapi kalau kita nak relax ya, orang panggil ambil maya, tak payah. Nak nampak kita tu tidak sangat hormat. Kita duduk di tengah-tengah. Jangan terlampau hulu dan jangan pula ifrat tafrid. Orang yang tak terima ni ada juga. Orang yang terlalu mengagungkan Quran pelik juga ni. Letak Quran atas riba tak boleh. Tak boleh atas riba ni sebab riba tu dekat dengan aurat. Habis kena tak sini Quran. Tak kena nak kata tekak ni. Jadi macam-macam manusia ni, makhluk Allah Taala ni, ada yang melampau sangat. Siapa pergi Quran agak tak boleh buka Quran dia, cium 4-5 kali. Haus Quran dia, kau duk cium je. Baca tak juga. Itu dia panggil melampau sangat ataupun terlalu mudah-mudah sangat. Ambil Quran letak atas lantai. Nak belajar, nak semaya letak Quran depan. Jadi janganlah macam tu. Letaklah atas tempat rehal yang tinggi. Letak di atas tempat yang baik, lapik dengan beg contohnya. Jangan sampai letak di telapak kaki kita. Jadi kita duduk di tengah-tengah lah. Belajar, dia panggil al-wasatiyah. Bersederhana dalam masalah ni. Jangan terlampau sangat mengagungkan mushaf ni sampai mereka kalau cium ke dia ya. Baca tak, beramal dengan dia pun tidak. Jadi kita nak dua-dua. Kita hormat pada mushaf dan kita beramal dengan isi kandungannya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung bincangan dalam bab sebab mandi wajib. Orang nak mandi wajib ni apa sebab dia? Dalam perbincangan yang akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.